Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria ucapkan kepada anda semua. ATL di sini. Alhamdulillah dah sembahyang Zuhur kan. Itulah nampaknya inilah pertama kali dalam sejarah kita menunaikan solat Jumaat tapi diganti dengan solat Zuhur seluruh Malaysia. Okey, jadi patuhi saja arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara atas faktor keselamatan pencegahan COVID-19 ini. InsyaAllah kita doakan semoga COVID-19 ini dapat dikawal dan seterusnya kita kembali normal hidup, aman makmur, dan COVID-19 ini dapat terus dinyahkan daripada tanah air tercinta kita, malahan juga di dunia. Okey, jadi jangan pandang serong, jangan melenting. Mungkin ramai di antara kita yang pada mulanya melenting atas larangan bukan setakat solat Jumaat tapi solat 5 waktu di masjid dan surau dan juga berbagai aktiviti yang terhalang. Okey, tapi kita pun dah dengar daripada penerangan-penerangan pihak-pihak seperti ulama, ustaz dan sebagainya, tak ada masalah. Jangan fikir yang bukan-bukan. Okey, kadang-kadang yang busy yang lebih-lebih ni dia pun sebenarnya tak pernah sembahyang Jumaat pun, ataupun bukan tak pernah sembahyang Jumaat, tantang 5 waktu pun tak sembahyang. Tu masalah tu. Jadi kita sama-sama berdoa, dan saya yakin mungkin ada di antara yang menangis kerana teringat, aduh, dah lama tak sembahyang Jumaat, tiba-tiba memang tak boleh sembahyang Jumaat, ataupun yang selalu bersolat di masjid, berjamaah 5 waktu ataupun waktu-waktu yang sesuai. Mungkin solat asar dan zuhur agak susah kerana bertugas, tapi maghrib, subuh dan juga isyak ramai yang ke masjid. Tak apalah, kita bising-bising lebih-lebih pun tak guna. Nanti kalau dah okey, dah normal, jangan lupa ramai-ramailah kita penuhi masjid. Bukan sekadar sembahyang hari raya, bukan sekadar sembahyang Jumaat, tapi seboleh-bolehnya 5 waktu tu lah. Mana yang termampu lah. Kalau terhalang kerana tugas tu tak apalah. Mungkin boleh sembahyang di tempat kerja dan sebagainya, di bilik sembahyang, bilik solat. Okey. Dan kita harapkan bajikan-bajikan jangan lupalah sediakan tempat solat jika tempat kerja anda tu agak jauh daripada masjid ataupun surau. Okey. Jadi ini ingin saya kongsikan ataupun ingin saya tekankan tentang tabligh yang ada perhimpunan di Sulawesi Indonesia. Allahu Akbar. Kita kena faham pengajaran ataupun iktibar yang patut kita ambil daripada apa yang berlaku di masjid di Petaling Jaya tu kan. Dan salah seorang peserta tabligh yang sedang dikuarantin semalam, ada viral videonya, menyatakan dia pun mengharapkan agar patuh saja arahan itu. Tetapi ada keluar di Facebook, saya terbaca ungkapan daripada peserta tabligh itu, mungkin daripada peserta tabligh Malaysia yang berada di sana. Mereka berkeras untuk menghadiri upacara perhimpunan tabligh itu dan pada saya agak sombong. Minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap. Dia mengatakan tidak takut virus, hanya takut pada Allah. Okey, di sini ingin saya terangkan, saya bukan ustaz, saya bukan ulama dan bukannya berkelulusan tinggi dalam pelajaran mana-mana sekalipun. Okey, kena faham ada perbezaan masuk takut pada Allah dan juga takut pada virus ataupun takut pada sesuatu yang lain di dunia ini. Takut pada Allah bermaksud ikut perintah Allah, lakukan yang wajib dan tinggalkan apa yang dilarang. Ringkas dan padat, dan mungkin kalau nak dihuraikan, mungkin kita boleh minta ustaz, ulama dan ustazah ke pendakwah. Saya yakin ini adalah satu benda yang simple untuk dipahami. Takut pada Allah bermaksud ikut perintah Allah, lakukan yang wajib dan tinggalkan apa yang dilarang. Okey. Takut virus ni, ini kita kena panjang sikit lah nak bagi faham. Takut virus ni sama macam apa yang kita pernah dengar, mencegah lebih baik daripada mengobat atau memerawat. Kalau tak dicegah, kita dengan sengaja menyebarkan virus ini, apa akan terjadi pada negara? Apa jadi jika imam, ustaz, askar, polis, bomber, doktor, jururawat dan ramai lagi ahli ataupun rakyat yang jadi mangsa virus ni? Negara boleh lumpuh. Aset senjata pertahanan negara kuat macam mana sekalipun, kalau askar dah kena virus ni, tidak bermakna. Peralatan hospital, doktor kita hebat-hebat mana pun tak bermakna jika virus ni mudah merebak dan tidak terkawal. Sekarang ni pun dah merintih dah, doktor-doktor, penjururawat pun dah buat posting, poster-poster, suruh rakyat Malaysia faham apa itu perintah kawalan pergerakan, duduk rumah, stay at home. Tak salah kepada rakan-rakan ahli tabligh. Mungkin dalam ramai-ramai tabligh tu ada kawan saya ataupun saudara mara saya. Tak salah mengejar akhirat, tapi kalau korang tabligh yang fanatik semua ni jadi punca berbagai golongan termasuk pendakwah dan ustaz dari kalangan korang yang disanyang itu pun terkena virus ni, maka siapa nak teruskan perjuangan menuju akhirat, perjuangan agama ini, kalau dah kena virus ramai nanti? Nampak?
Okey, istilah virus ini tidak akan merebak tanpa izin Allah tu jangan salah guna. Jangan salah guna ayat tu. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi kita pemikiran yang waras. Allah dah kurniakan kita dengan doktor dan pemimpin yang sayang kita. Pemimpin kita dah apa ni atas nasihat doktor dan kementerian malah mufti sudah memberi nasihat dan arahan supaya ikut langkah-langkah pencegahan, tapi korang tabligh degil sangat. Ni kenapa ni? Ustaz dan mufti dah bagi nasihat solat di rumah dan banyak-banyak berdoa, tapi korang degil. Dah kenapa? Okey, betul. Korang nak ajak sahabat-sahabat, okey, bertaubat, ingat Allah. Tapi kat mana-mana pun boleh taubat. Sekarang pun boleh dengan solat taubat dengan lakukan solat solat sunat taubat. Lepas taubat nanti kenalah apabila keadaan COVID-19 ni reda, okey, maka bolehlah perbanyakkan solat di masjid dan surau terdekat, hadiri kuliah-kuliah dan aktiviti masjid, surau seterusnya, dan jangan lupa tanggungjawab sebagai manusia di dunia mencari rezeki untuk menyara keluarga. Tapi kalau dah kena virus ni dah macam mana? Takkan macam mana kita nak teruskan ibadat dan kehidupan di dunia ni kalau dah ramai sangat yang kena virus akibat kedegilan korang. Nampak kat situ. Jadi itulah perbezaan yang huraian yang dinyatakan di sini, takut virus dan juga takut pada Allah. Jadi macam kita tengok sejarah Nabi sendiri berperang pun, maknanya dia memang takut pada Allah dan tidak takut pada musuh, tapi tetap walaupun tidak takut pada musuh, tapi tetap Nabi menggunakan senjata, baju besi yang boleh difahamkan. Kalau gitu tak takut pada Allah, kalau kita disumbat ke dalam situasi di mana kita contohnya secara tak sengaja di hutan contohnya, ataupun bertembung dengan binatang buas, tak takut pada harimau, takut pada Allah. Boleh macam tu. Jadi itulah, kalau salah silap daripada saya mohon maaf. Okey, yang lemah, yang buruk itu datang daripada saya secara tidak sengaja. Yang baik itu daripada Allah SWT. Assalamualaikum, thank you dan bye-bye daripada saya, ATL.